Syam. Ni pun Syam lah ni apa keluar Belum keluar. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans Harimau Melaya. Hari ni eksklusif sekali lagi kita bawakan untuk anda. Hari ni kelainan sikit lah, kita buat podcast. Dah lama tak buat podcast. Last aku rasa aku buat podcast dengan Beto kat itu. Last sekali itu untuk anda Harimau lah. So kita pindah sikit untuk berborak pasal EPL. Ngam-ngam semalam. Ngam-ngam. Jangan buka lagi. Oh, dah kantai. Dah kantai. Bila tak ada hari ni, ngam-ngam tadi pagi diorang tewas pula 4-1. Diorang ngam-ngam datang kat studio. Kita nak berborak pasal Liverpool. Kita ada fan daripada Liverpool Malaysia. Fan Liverpool Malaysia lah. Terima kasih sikit bang. Boleh kenalkan diri abang? Abang Nur. Okey, saya Mustafa Kamal. Nama player kan? Ya, betul. Oh, betul. Memang player juga pun. Dan panggil Mus sajalah. Abang Mus lah. Abang Mus lah. Okey. Nama saya Syamsul Bahri. Boleh panggil saya Abang Syam lah. Syam. Ni pun Syam lah. Ni apa keluar Belum keluar sekejap lah sekejap. Kita baru masuk lorong je. So kalau nak tahu ini special diorang ni, Abang Mus dengan Abang Syam ni pernah pergi ke Anfield, pernah main dekat padang Liverpool tahun 2017. So kita nak berborak macam mana diorang boleh dapat main. Dan ada legend kat tentu bang. Siapa bang? Robbie Fowler dengan siapa? Kita ada Robbie Fowler, kita ada Gary McAllister, Ian Rush pun ada kat situ. Ada a few lah. Patrick Berger ada, even Gerrard pun ada. Tapi Play masa tu? Play masa tu 2017 Van Dijk belum masuk. Salah baru masuk rasanya. Salah baru masuk. Masa tu yang hero kita masa tu Coutinho lah. Masa tu dia ada belah tu kan? Kecewa. Season lepas tu. Okay. Season lepas. Saya nak borak sikit untuk first bang. Sejak bila minat Liverpool dulu? Saya? Tu abang dah otai. Saya memang otai lah. Jadi tapi takkan Liverpool. Itulah sebab tadi dia nak cerita pasal Malaysia Airlines. Kita sebenarnya nak cerita pasal program tu sebenarnya Malaysia Airlines yang sponsor. Jadi sebab dia dah pakai Liverpool, saya pakai Malaysia Airlines lah. Tapi tak apa, benda tu dia di dalam. Okay. So saya ni memang lahir 70s kan. Jadi 70-an. Memang kenal bola tu memang Liverpool lah. Jadi kalau you all yang muda-muda ni, saya tak heran kalau orang tengok MU atau Man City sebab new generation kan. Yang baru-baru naik kan. Kita pun dah lama. So that's how saya start Liverpool lah. Kenny Dalglish, Cobbler semua. Kalau zaman-zaman dulu saya ni tengok bola bang, saya tak tahu. Oh, dulu ada TV lah. Ada TV lah, bukan tak ada TV. Ada dah TV. Gambar hitam putih. Cuma gambar hitam putih. Kita tengok dekat kampung, tengok kadang kena pakai bateri kereta lah. Dia tak ada elektrik ni. Ada lah, tentu itu ada. Dulu panggil English Premier League kan? Bukan. Masa tu apalah, saya pun dah tak ingat lah. Saya pun tak ingat lah. Division 1. Tapi zaman tu dah ada live semua. Matches. Dengar radio. Tak ada radio sebenarnya dekat TV juga kita tengok. Cumanya dia macam delay ke sikit macam tu lah. Tapi tak lewat sikit lah kot. Macam tu zaman-zaman tu. Maksud tahun 70-80-an lah. 70-an dah. Abang start minat bila? Saya tak ada lah macam abang ni. Saya lahir 80-an. 81. Tapi saya start minat Liverpool tahun 2000. The first player yang saya punya Liverpool hero. Saya teka. Michael Owen. Soalan bocor kan. Soalan bocor. So Michael Owen lah. Masa tu dia tengah mencanak top kan. So itu sejarah macam mana boleh minat Liverpool lah. So and then saya punya arwah ayah saya, dia peminat Manchester United. So macam kita tak nak lah, kita nak ada banter between father and son kan. So minat lain sikit. Minat sebab Michael Owen. So Michael Owen masuk MU, tak minat MU. Sakit lah. Okay, sebelum kita nak berbual pasal aku tanya sebagai fan, tanya diorang punya performa Liverpool. Saya nak tanya macam mana tu pergi ke Anfield tu. Boleh cerita sikit macam mana peraduan dia, join dia, macam mana aku tak tahu time tu. Macam mana boleh pilih tu. Okay. Masa tu kalau tahun actually kalau you recall tahun 2016, 17, 18 tu, masa tu Malaysia Airlines one of the sponsor untuk Liverpool. So kalau you tengok masa zaman tu running tag dekat stadium tu kan Malaysia Airlines. So as part of the program untuk Malaysia Airlines as sponsor, so dia dapat buat program ni lah. Jadi Malaysia Airlines buat open worldwide search untuk dipanggil worldwide apa tu Take Me to Anfield. Take Me to Anfield untuk worldwide. Dia buka untuk seluruh dunia. Untuk fan Liverpool, hantar dia punya video, tengok specialities dia lah.
skill bola ke skill then video kena main bola. Main bola, mostly main bola lah, bukan cerita pasal bola kan. Kita nak main lah, kita seminit tu kita compress kan lah. Compress kan. So daripada situ kita pilih actually tujuannya nak ambil 22 orang buat 2 team kan. Pilih. Jadi at the end of it kita adalah player daripada UK sendiri, daripada Singapore, daripada Hong Kong, Korea, Indonesia, Malaysia, Japan pun ada. Patutnya Thailand pun ada, tapi last minute Thailand tak dapat datang kot. So digabungkan tu dibawa dekat sini. Actually dibawa dekat Malaysia ni, kita training dekat kelab Kampung Baru tu, kelab apa tu? Saya benar tak ingat. Saya tak ingat apa nama kelab yang dekat tepi Kelab Sultan Sulaiman tu kan. Satu. So kita training situ 2 ke 3 hari. Then diterbangkan khas, fully sponsored by Malaysia Airlines. Semua fully lah tak? Fully sponsored by Malaysia Airlines. Baik Transport, tiket, semua benda. Pergi London. Sampai di London pun player bus daripada Liverpool datang jemput kita orang. So baru kita tahu punya kat atas pun dia asyik ada meja tau. Dalam bas tu. Ada meja. Kasino. Mula saya ingat naik bas kilang. Itu dia trade memang macam player. So drive terus pergi Liverpool. Yang bumbung terbuka tu. Bukan. Itu yang celebration. Ini player punya. Macam waktu airport abang pakai headphone apa tu? Sepatutnya dia pakai headphone. Rasa macam player. Pakai earphone. Pergi duduk hotel dan bawa pergi training ground dekat training dekat masa tu kat Kebi dah kita dah pergi lah. So training kat sana pun 2 hari. So kita dibagikan kepada 2 team. Satu team train by Robbie Fowler, satu team train by Gary McAllister. So legend. Memang betul-betul dia punya training ground, dan dia expose kita macam ni. Even masa the day nak main tu pun the bus bawa pergi ambil daripada hotel, bawa kita masuk dekat bawah stadium yang memang player punya access tu. Lepas tu pergi masuk dekat dressing room. Nama kita ada tu tau. Kita ada first tour group yang dapat masuk sebab masa tu Anfield renovate kan. So bila stand yang bukan main stand tu siap, dan changing room tu tak pernah buka untuk tour group. Kita on the first tour group yang dapat masuk. Tu kena baju ni. Apa kita buka ni kan? Buka baju ni. Reveal. Ni dia punya lah. Ni yang depan dia. Ni number dia. So dekat changing room tu, number ni gantung tau untuk nama kita tau. Macam player. Macam the real. Masa turun tu abang sentuh yang itu mestilah. Itu mestilah. Itu nak keluar dekat tu kan. This is Anfield punya tu. That is the macam mantan video lah. Masa tu abang cerita, lepas tu ada tapis-tapis kan, boleh abang ceritakan sikit macam sampai select tu. Macam abang Mus dia wakil MAS. Jadi dia ada different competition. Macam kami, macam saya memang through social media. Jadi bila nampak ada advertisement dia cakap ni peluang untuk bermain di Anfield kan. Zaman-zaman tu apa? Facebook? Facebook. Maksud saya memang Facebook. Memang sangat brand dia poyo lah senang cerita kan. So bila nampak je advertisement tu cakap dia cakap ini peluang untuk this is your opportunity untuk main kat Anfield. Semua cakap. Mula-mula saya fikir kan, masa tu saya dah 36, 5 tahun lepas. Saya sekarang 41 lah. Boleh terbagi tahu pula. Tak ada. So saya dah terfikir, saya cakap ini aku ni dah veteran dah ni, kalau ikut dah tak main bola dah, main futsal pun seminggu sekali lebih kurang. Tapi fikir balik, bila lagi ada peluang macam ni, and kalau tak cuba memang rugi lah, memang tak dapat. Betul. Dan mula-mula saya pun rasa macam 50-50 ni. Lepas tu saya nampak video promo by saya orang Subang Jaya kan. Saya budak Subang Jaya kan. Jadi bila nampak video promo by Joe Fizzo, dia cakap shout out to Malaysia Airlines semua ni, Liverpool fans, you should try this semua. Memang saya cakap okay, this is it. Cuba. Apa video apa buat macam tu? Timbang saya lah. Okey jap. Saya punya strategi. Saya memang bagi semua orang buat, banyak orang buat dulu. Saya tengok tarikh tutup dia macam katalah esok ngam-ngam ah. Macam esok tarikh tutup, hari ni baru saya buat. Sebab saya nak tengok orang lain buat apa dulu. Jadi apa yang orang tak buat, saya cuba buat. Jadi yang saya perasan, diorang banyak fokus pada diorang punya timbang skill lah, apa semua kan. Which is sebenarnya diorang tak nak tahu pun. Diorang nak tahu kita boleh sepak bola ke tak. Abang buat shooting lah. Tak, tapi video saya ada 10 saat saya menyanyi lagu Feel of Anfield Road sambil main gitar. Jadi saya rasa kat situ dia ada creativity sikit lah. Dia ada different. Tak ada main bola pun? Ada main bola, tapi saya dalam 5 ke 10 saat je lebih kurang. Betul, sambil main gitar. Gabung-gabung kita edit jadi seminit lah.
Gitar bawa? Gitar tak bawa. Gitar saya bawa masa interview kan. Bro nak tanya masa interview kan. Interview sebab nanti dah tak kisah lagi macam interview lah, mungkin sambungan. Boleh. So masa interview tu saya dah tahu dah. Bila nak panggil turn saya tu, saya dah tahu dah macam mana nak jadi different daripada budak-budak lain. Sebab budak-budak lain muda lagi. Macam abang interview sekali lah. Maksudnya abang menjadi juri lah. Tak ada. Saya punya competition lain. Sebab saya buat ada macam untuk staff lain lah. Untuk staff dia ada internally, saya kena buat macam managerial punya ni lah. So as a manager, untuk this team punya scenario saya kena buat apa. So contoh bagi player ni siapa nak main, then siapa kalau contoh kata siapa semua keluar, siapa yang akan jadi goalkeeper, even kalau tak in macam situation lah. So the managerial punya team lah. Banyak kat situ. Okey sebab saya punya strategi. Saya memang pergi dengan strategi. Sebab saya cakap saya pergi ni memang saya nak menang. Saya bukan pergi just nak try tak. Saya memang nak menang. Jadi saya teringat, saya tengok Akademi Fantasia, macam mana budak-budak Akademi Fantasia tu dapat, dia orang dah start PR daripada sebelum masuk audition punya room lagi. Jadi apa saya buat? Saya bawa gitar saya keluar. Masa dekat hall tu, saya dah tarik crowd dah. Saya dah main lagu You'll Never Walk Alone. Budak-budak tu nyanyi belakang saya lah. Lepas tu camera organizer semua dah fokus saya dah. Jadi saya dah tahu dah. Saya dah ada advantage. Jadi bila masuk dalam tu, bawa gitar, budak-budak tu semua tengok, dia cakap abang ni mesti dapat ni kan. Dia cakap memang aku nak pergi lah. Tapi kat luar memang kita kawan lah. Kita kawan, kita PR dengan orang semua kan. Tapi sebenarnya kita kena ingat, dia nak pilih 5-6 orang je. Dah lah dengan ada Harvin Skin yang confirm akan pergi, Ian Johanna Arif confirm akan pergi, dengan anak Jalil Ramli, legend Sarawak, yang confirm akan pergi. Saya dah cakap 3 ni confirm pergi. Jadi 4 orang yang nak pilih tu, macam mana nak bunuh yang lain ni? Saya cakap saya kena jadi outstanding lah. So saya bawa masuk gitar saya. Nyanyi lagu You Never Walk Alone yang saya dah ubah sikit lirik dia dalam bahasa Melayu lah. Sebab kita memang nak pergi. Saya cakap saya memang nak pergi. Saya bukan datang sini just nak cuba-cuba tak. Dia macam audition AF ke abang, dalam tu ramai yang juri. Itu abang kena, dia akan tanya soalan. Dia ada 4 ke 5 orang juri. Dia akan tanya lah, kenapa you different, kenapa you boleh main bola. Cakap kita boleh lah main bola sikit. Tapi dah lama tak main bola lah. Last kali main untuk school team pun jadi sub je lah, lebih kurang kan. Jadi memang nak pergilah. Itu senang cerita, kena jadi different lah. Maksudnya nak request lagu yang abang menyanyi tu, yang abang cakap ubah pada next one kalau korang invite aku cari balik kan. Tengok part tu. So macam abang sendiri dah kompetisi sendiri, kena buat macam dia ada macam case study lah. So dia itu on the managerial punya side lah. So as a contoh, macam dia bagi case study tu, in the situation, ada banyak situation lah. Contoh macam ni lah, macam situation. Okay, dalam contoh bila team tengah down, apa nak kena buat, player ni injured, player ni keluar, apa nak kena buat. So it's on managerial punya ni lah. So ada juga yang tu ala-ala macam coach lah pula. Macam that part lah. Lain pula kan. Lain pula dalam kita orang punya internal. Sebab dia orang cari untuk yang ni dah ada, sebab macam kita orang peranan buat internal kan. Jadi 2 dalam 1. Satu pergi as a player, but at the same time kita kena tolong organisekan this group. Nak kena manage, tolong tu juga lah. Jadi that's why sebab dia orang host. That's why kita co-host juga kan. Jadi nak kena tengok juga lah. Jadi sebab sikit kena tolong. Jadi that's why dia pergi on managerial things juga tu. So macam abang terpilih tu, macam mana dia bagi tahu macam AF lah datang rumah? Tak. Dia dah cakap dalam seminggu dia akan contact. So kalau dalam seminggu tu tak ada dia orang contact, tak dapat lah. So ataupun dia orang akan email lah. Jadi ada sekali pagi tu, saya masa tu bangun lambat sikit. Sekali ada satu panggilan daripada nombor tak dikenali kan, selalu tak angkat. Sekali bila angkat, dia cakap congratulations je, saya dah tahu lah, alhamdulillah. Saya relax dulu kan. Lepas tu bila dah keluar bilik tu, menjerit lah apa lagi. Okay, itu untuk first part. Macam boleh ceritakan pengalaman lah, macam mana perjalanan tu daripada sini. Kena ada training kan bang, ada training. Lepas tu mungkin abang boleh share apa sebelum pergi sana, lepas pergi sana, aktiviti dia ke? Itulah bila dia dah terpilih tu, semua memang kumpul lah semua sekali. Sama juga, kumpul sama juga. Macam saya pun actually kebetulan masa tu saya tak tahu saya dapat ke tidak. Saya ada satu trip, ini business trip lah. Saya kena pergi Jakarta dengan ada satu group untuk ni. Tengah-tengah sana dia call, cakap you selected to go, tapi you kena balik, kena attend this internal punya training dekat KL. Berapa hari, 2-3 hari kot? 2 hari kot. Alamak, saya cakap terpaksa saya tak cancel. Whatever itu saya cancel lah. Whatever saya cancel kat sana, saya patah balik. So kita kumpul dekat Kampung Baru lah. Memang tidur kat situ semua sekali.
2 hari kan. So masa itulah dia bagi di skit semua kan, dan di briefing apa program kita semua benda. Jadi kita ada coach yang dia di appoint untuk train kita dulu kat sini. So basic things lah, mostly semua itu semua boleh main bola, cumanya the basic things lah, tak naklah nampak. Tapi yang semua daripada luar pun datang sini? Semua kumpul sini? Semua kumpul kat sini. Okay. Kecuali I think ada 1-2 yang tak dapat datang lambat yang daripada UK. Dia ada UK sebab dia memang dah ada kat UK, dia terus ke sana je. Dan Singapore dia dapat last minute. Singapore tu dia last minute, dia replacement. Tak silap yang daripada Thailand tak datang kot. Vietnam pada Thailand. Dia last minute dia reject tu, dia replacement. So yang lain semua ada kat sini. Daripada Korea, daripada Jepun, Hong Kong, semua tu semua ada kat sini. So train masa tu kena kenal macam ni lah. Nak cerita macam tu lah. Saya, you guess, masa tu dah 5 tahun lepas kan. Saya masa tu baru dah 46 tahun dah. Bukan kata senior lagi, dah super veteran lah kot. Orang dah tak main bola dah kot. But Coach. Alhamdulillah saya masih boleh main. So saya main dengan dia orang budak muda 20-an 30-an ni. Main je. So lepas tu program kita pergi KLCC. Pergi KLCC semua ada program dia lah. Yalah, untuk kita Malaysia rasa macam aku KLCC tu hari tengok kan. Tapi kita nak promote dekat yang dekat luar. Kita Malaysia Airlines. Malaysia Airlines dia nak promote Malaysia. Malaysia Airlines kena promote Malaysia juga. So kita tourism part. Jadi as part of it. Contingent Malaysia ni macam host jugalah. Saya rasa kita orang jadi host yang agak baik lah. So boleh cerita bila dah sampai sana memang berapa hari kat sana sebelum game? Dia dah ambil kat airport tu, sebab dari London pergi Liverpool tak silap saya jauh juga kan. 4 jam lebih rasanya. Bebas lah. Itulah tu. Kita sampai je Heathrow, clearkan semua immigration semua. So kita keluar. Kita tak tahu, dia tak cerita pun, kita tahu. Keluar tengok, alamak, Liverpool bus. Wah. Bus player lah. Ya. Kita nak tengok, alamak, macam ni punya player punya bus punya. Memang selesa lah sebab dia ada meja 4 orang ambil table, dan ada macam ada apa toilet belakang, bukan toilet ni, ada pantry semua kat belakang tu ada. TV pun ada. So dia tengok situ. So TV dia untuk live ni kan. So dalam tu pun semua dia bawa gitar kan. So memang dalam tu kita dah melalak sepanjang jalan lah sampai ke Liverpool. Okay, cerita pasal gitar dia kan. Station sama dah cerita. Sebenarnya ketua juri tu dah cakap dah. Dalam interview room tu dia dah cakap. So nanti kalau nanti masa trip nanti, I nak you nyanyi along the way daripada London sampai Liverpool. Dengan kita orang cakap, boleh mesti pilih-pilih lah saya hidup kan. Cik. Ada. So sebelum tu juga cerita masa kita training dekat Kampung Baru tu, dekat situ juga dia orang ada buat training takraw. Okay. So kita fikir, since kita pergi sana, kita nak promote juga Malaysian punya game kan. So, kita memang saya pergi minta dekat coach tu, coach, saya nak minta sikit bola takraw yang dah pakai ni, boleh tak kita nak bawa pergi London, nak tunjuk dekat sana, kita nak tunjuk main ni dekat Anfield tau. Okay. So kita ambil, saya mau berapa biji banyak biji kau lah dia bagi. Kita bawa sana untuk showcase lah. Showcase Malaysian punya game kan. Selain daripada bola lah, but this is traditional yang orang tak tahu kan. Jadi sama juga kita bawa dengan baju Melayu, samping semua, just nak showcase kan Malaysia. Yalah, sambil menyelam air kan. So macam itulah sampai tu, dan naik bas kita sampai dekat Anfield. Dia letak kita dekat Hilton. Memang first class lah semua. First class. Itu Malaysia Airlines punya tu lah. I think everybody are thankful. Masa dekat KL, kita orang dah discuss lah. So aku nak bilik dengan dia ni, aku nak bilik dengan dia ni kan. Ingat satu orang 2 bilik. Satu bilik 2 orang. Sekali bila sampai tengok satu bilik seorang, memang betul-betul macam player. Rasa macam ini dah too much lah. Rasa macam itulah, betul. Kita kadang kita masuk too much lah. Memang too much lah. Yes, experience tu semua tak dapat tu. Betul. So bila dah sampai tu, ada tak kena training dulu, lepas tu esok main game ke berapa hari sebelum nak main game? Kita training 2 hari kot. 2 hari. Sebelum the real game kita main tu, kita buat training ground dekat akademi 2 hari kita training. So itulah, McAllister buat cara dia, Liverpool buat cara dia, Fowler buat cara dia, McAllister buat cara dia. Kita winning team. So dia main tu maksudnya normal, macam normal game lah, 45 minit. Normal 35 minit. 35. Ada ref semua lah. Ada ref FA bro. Weh, gila. Ref FA. Mantap. Ada ball picker. Tapi yang I think the most of kita goosebump punya things lah bila kita masuk start untuk nak masuk pitch kan.
masuk dekat pitch tu, kita masuk je, dia pasang lagu You Never Walk Alone. Oh, I tell you. Memang berdiri pada rumah. Dia lain sikit lah. Dia macam Tears of Joy lah. Anfield kot. Dan Anfield kalau kita kat dalam stadium dalam tu saya okey lagi. Masuk dalam padang tu. Kalau dalam padang itu yang kalau stadium tua tu tak boleh masuk dalam padang ni. Tak boleh lah. Ni tak memang yang one of dia punya kru dia pun dia cakap dia dah beberapa tahun pun memang dia kerja dia memang jaga untuk tu semua, dia tak boleh masuk tau. Dia tak boleh masuk tau. Dia pun tak boleh masuk tau. Itu yang kata experience once in a lifetime lah. Okay, maybe boleh share bekerja dapat lepak dengan follower, apa pengalaman yang abang boleh share dulu. Macam mana karakter dia. Sebelum ni mungkin tengok kat TV, tengok dah berapa dia satu peluang ni. Itulah memang Fowler dia to me lah, dia tactical pun dia jugalah. Kalau kita tengok dia macam serius sikit lah, tapi bila bersama dia kita suka macam kita pun dia kalau kita contoh kita punya normal game kan, kita tengok kita nak tak yang kalau normal lah kita akan letak kan player yang mungkin fit sikit, yang ganas sikit, main kat atas ke forward kan, attacking kita nak pergi tu kan. Dia berkata if you want to win, I want to set base strong. Dia punya defend dia nak strong. Sebab tu dia tukar kan, dia tukar kita punya perception masa tu. Sekali kita nak lain ni, kita yang mana yang bagus semua dekat atas tak. Kita kalau nak menang aku nak letak defense strong, yang kat atas ni tak apa. That's why dia punya game lain. Dia midfield untuk okey lah, dia ada 1-2 dengan. So dia tengok base pada player yang ada tu, dia susun kat belakang solid. Kalau susun ada okey, macam tiba-tiba abang kena main left back ni. Dia pergi tanya siapa boleh main ni. Tak, dia dah tahu dah apa kita boleh buat. Dia dah tahu, dia profiling tu dia dah bagi dah. Profiling dia dah bagi dah. Pilih tu okey kau main sini lah. Profiling tu dia dah bagi, dia organizer dah bagi. Cumanya dia susun balik tu. Dia susun balik tu. Sebab kalau kita IT, yalah kau tahu player kan. Kalau yang melaju semua nak duduk atas nak score kan. Tak boleh. Macam saya sendiri lah. Saya biasa main kat mid kat atas tau, main wing kan. Sekali pergi sana cakap kau main back. Alamak. Tapi tak apalah. Tapi sebenarnya kalau ikut team tu individually, team McAllister lebih baik sebenarnya daripada kami. Tapi kita play as a team. Jadi kita last kali kita menang lah. Walaupun dua-dua mendapat main Anfield, tapi dapat menang piala kat Anfield. Ada piala ke? Ada medal. Saya tak bawa medal lah. Ada piala tu. Ada medal semua ada. Ada medal. Kita menang trofi sebelum Liverpool menang trofi. Berapa kosong menang lain tu? Kita menang 4-2. 4 tu slow sikit lah. Kita orang baru kena. Sorry tu Mak. Minus sikit bang. Okay. Itu salah satu dia. Kalau tim bagi satu 4-2, so ada trofi semua, penyampaian hadiah semua. Gila macam player betul tu. Macam player tu. Kita pun tak dapat peluang macam tu. Cuma tak ada fan time tu. Kalau ada dah lagi macam betul-betul real game. Sebab tu bila beberapa tahun lah, 2 tahun lepas kan, kita main behind closed doors, tak ada fan kan. Jadi saya cakap kat dalam Facebook, saya cakap sebenarnya benda ni kita orang dah buat Kita dah buat dah. Kita orang dah buat dulu lah. Lama. Okay bang, untuk apa yang abang boleh kongsikan, mungkin itu salah satu pengalaman bahagia juga. Apa yang abang rasa ni memang tak ada dapat siapa-siapa boleh dapat lah. Abang rasa macam the best moment lah untuk abang. Itulah the best moment yang saya rasa, yang saya kata tadi itulah, this is maybe once in a lifetime. Betul. Kita as amateur lah, kita bukan orang sana boleh dapat. Tak seramai. Even saya rasa belum ada Malaysian player, football player betul. dapat main dekat Anfield. Itu yang bila last ni cerita saya, bila habis tu ini cerita kat sini, orang lain mungkin tak tahu, tapi sebelum balik saya ambil rumput tau. Rumput Anfield saya ambil tau. Saya ambil tak banyak sebab dia ada kat tepi tu, dia tinggal potong. Saya ambil sebab saya fikir kalau merchandise kita boleh ambil kat mana je. Rumput belum tentu orang boleh dapat physically ni. Itu physically saya ambil rumput tu banyak lah. Dan saya balik, saya laminate bagi kat kawan-kawan as a souvenir. Itu benda yang saya rasa tak ada dijual. Betul. Itu tak ada dijual, yang benar rare. Dan rumput tu until now dia tak rosak lah. Bila saya laminate dia still kat dia kering, dia kering macam tu, tapi ada dalam pack saya buat. Itu antara different things yang ni lah. Tapi macam saya kata lah, the best moment kita satu as a Liverpool fan, masuk pitch, lagu You Will Never Walk Alone dimainkan tau kat situ. Goosebump tu. Goosebump. Memang goosebump. Abang best moment abang.
Best moment saya, okey jap. Saya punya best moment. Saya sebenarnya koyak jari. Lipat. Corner flag ke ambil? Tak boleh. Saya sebenarnya memang ada history injury lutut sebenarnya main futsal. Jadi sebenarnya saya, kalau saya declare sebelum saya pergi, sebenarnya saya tak pergi. Jadi saya cakap saya tak ada injury. So saya masa dekat training 2 hari tu sebenarnya dah terasa dah lutut ada macam goyang sikit, tapi saya main casual lah kan. Saya cakap kalau kau nak injured Syam, kau kena injured kat infield and your career kat situ lah. Kurang. Tapi yang jadi lu aku takkan lepas kan. Saya rasa menyesal sikit satu je, sebab kalau saya tahu kita boleh tukar position, saya akan main goalkeeper first half. Sebab kita siapa nak main keeper bro? Kalau main kat Anfield sekali lepas tu main keeper tak glamour lah kan. Tapi kalau boleh swap position second half tu, sebab second half memang kita tukar keeper, nak bagi semua orang rasa kan. Kalau saya tahu memang saya akan main keeper first half. At least saya tahu first half tu saya main full half lah. So saya dapat main 12 minit je, unlucky saya punya injured 12 ke 17? 17 Wan dia semput. Okay. So 12 minit. Tapi yang bestnya saya keluar, yang replace saya masuk ialah Robbie Fowler. Jadi walaupun saya rasa macam 12 minit aku dapat main, tapi moment save. tapi untuk Robbie Fowler sub saya tu, saya rasa tak ada benda lah beat that in my life pun. Duduk sama macam player sub juga ada dekat simpanan tu. Duduk sebelah Ian Rush sampai habis game. Lepas tu menang pula tu, okey lah, dapat masa itu pengalaman besar. Serius lah, aku rasa aku dengar masa abang aku cakap ni tak semua orang ada peluang ni, emas ni kan. Tak nak bayar pun, aku rasa diorang tak terima kalau kau bayar, kalau kena duit pun. Dia bukan suka-suka boleh masuk tau. Tu kita share pasal pengalaman lah dapat dekat Anfield lah. So sebagai fans sejati Liverpool, tak sah kalau kita tak cerita pasal kita ni current form Liverpool sekarang ni yang boleh. semalam dah tewas 4-1. Tak ada hal. So minta komen lu game tu, kalau abang tengok ke, tengok highlight ke, baca-baca ke apa tak abang? Ada tengok highlight ke, kita memang tengok live. Tengok live nya. Main nak tengok highlight lah. Komen abang lu lah. Komen. First game lah. Saya bagi saya ramai orang kata tak ada spirit main dalam masa game tu. teruk sangat lah, memang teruk. Sebenarnya semua orang teruk, tapi individual mistakes memang costly lah untuk saya. Especially kalau nak sebut nama ni, memang semua orang pun setuju lah kan. Joe Gomez lah especially. Memang saya siap message saya punya cousin, which is dia MU fan. Saya cakap kita orang pun ada Maguire rasa. Cuma dia colour lain sikit lah kan. So tak payah kau nak risau, kita orang pun ada Maguire lah. So and then trend ball watching memang third goal lah, second ke third goal ball watching. Jadi kalau macam ni punya performance, tak payah tunggu lah. Memang rasa Champions League ni silap-silap pergi Eropah lah kalau macam ni lah. Tapi baru first game. Masih ada masa untuk Klopp and Liverpool turn things around. But saya confident kita orang akan pergi second round, at least as runner up. Tak apa, macam ni lah. Actually this is the first game. Liverpool ni dia memang history dia memang selalu buat miracle yang pelik-pelik tau. So you tengok a lot of things lah, daripada mana yang kalau the famous one Istanbul 2015 kan. So comeback kan Barca. Barca those kind of things. So benda tu bukan benda baru lah kan. So that is the excitement being a Liverpool fan kan. Roller coaster lah sebenarnya dia, kalau yang monotonous sebenarnya boring lah kan. But this is the excitement being Liverpool fan. Dia memang selalu ada benda yang macam ni lah kan. So it is the power of belief as well kan. Kita percaya benda tu, insyaAllah. We still believe lah Klopp will do something, and the player pun tahu. Sebagai player, mana-mana player pun, kita punya player semua ada masa macam tu. Mungkin masa ni dia orang tengah nak sesuaikan diri, sistem dia main tu dah berubah. Ada 2-3 player masuk, dan player tak ada. Jadi the way they play, cara dia main tu mungkin tengah nak adapt, belum dapat serasikan lagi kan. So kita tunggulah. Saya rasa sama juga macam even dalam EPL pun, first game sedih draw kan. Okay, it's still okay kan, masih awal, kita banyak game lagi, so tak jadi masalah. To me they will come back. Knowing Liverpool, they will come back kan. You never discard them on the early stage. Even
skor lah 3 ya. We tengok the famous one Istanbul dengan Barca kan. Barca satu lagi kan, we tengok Dortmund lagi kan. Tengok even masa Barca jadi famous kan. Barca kot bukannya masa tu Barca bukannya tim macam sekarang, that is the top 4. Messi ada kat situ, semua ada kat situ kan. But see, so Liverpool ni dia lebih kepada spirit yang ada dalam player tu itself. Sometimes even contoh macam satu lagi yang famous kan, EPL musim lepas ke yang lawan Arsenal kan. Game tengah tak tentu hala, memang tak menarik langsung lah. Sekali dekat luar Arteta dia dengan Klopp provoke kan, suddenly dia just switch jadi lain. So sometimes benda-benda macam tu yang dia ada ni tau. So tu ni pada saya lah baru lagi masih baru dan awal lagi. Nasib baik dia masih baru, masih awal game, masih banyak game yang ada. So I still believe in that lah. Abang berdua saya tahu mungkin fans yang lama kita tengok era Liverpool mungkin sebelum Klopp ambil alih dia macam lagi roller coaster kan. Sebelum Klopp bila daripada Brandon split Gerrard jatuh, Brandon Rodgers lah. Sebelum Brandon Rodgers paling teruk Roy Hodgson lah bro. Roy Hodgson tu kita dah relegation battle and dia dah Kenny Dalglish tu at least kita menang cup lah. Walaupun season tu league memang teruk. Okay, macam abang sendiri kata zaman ni selalu orang kata trust the process. Macam zaman Klopp baru ambil alih mungkin terumbang ambil juga. Macam ni abang rasa masa first dulu masa first tu Klopp ambil alih pun first season dia half season dia tak salah saya. So macam mana rasa 15 ke 14 I think 15 Januari kot 15-16 macam mana dia trust the process. Dia silent satu team tu sebenarnya. Mungkin abang boleh share moment tu sebenarnya sebagai fan. Pada saya itu jugalah sama contoh kalau bila what happened to MU. Betul. Kan kita tengok Mami bila dia kadang-kadang just nak kena tukar 1-2 player lebih kurang sama je masa tu. Dia nak start base, lepas tu baru ditukar yang mana key dia kan. Lebih kurang set tu yang sama je. But bila new manager masuk, dia psychologically orang mengharapkan something new, benda baru. Jadi bila dia masuk, dia bagi satu harapan, satu komitmen, kepercayaan baru, boost up balik the moral, boost up balik the player. Skill dah ada, tapi the individual punya belief tu kan. Jadi bila masing-masing rasa confident, dah rasa stable, dah rasa ada something yang they are looking for, dia bagi the best dia can do dah. Dan benda jadilah. Dia kadang-kadang kita main ni kadang-kadang bukan cakap main bola lah, anything pun, kalau kita tiba-tiba lost confident, benda yang silly mistake kita buat, benda tak pernah buat kita mistake pun kita buat kan. Benda-benda simple je, benda basic je kan. Contoh macam ni bola lah, benda basic yang dia orang tahu, dia bukan ball watching, dia akan go for it kan, tapi dia boleh duduk tertunggu je. It goes back to the individual, kita punya confident level. So it's a moral booster that they need to put in back. Okay, macam ni pun kalau macam before dia looking for nak kejarkan title, so that's why kita boleh tengok dia kerja go on. But now maybe benda tu dah macam berkurang sikit, dah macam dah tak ada excitement sangat kan. So this is where pada saya Klopp kena cari satu formula baru untuk boostkan balik apa yang dia nak sekarang ni. Kalau cakap EPL dia dah dapat dah. Klopp rasanya semua piala dia dah menang kot. Itu dia kata semua benda dia dah dapat. So dia dah macam slow down a bit kan. Jadi now apa yang dia nakkan sekarang ni, dia kena cari satu formula untuk boostkan balik confident dengan it's more mental game. Sebab dah kata nak ajar main bola, semua professional player, tak perlu ajar dah. Tak perlu ajar, semua tu is a good player kan. So benda-benda macam tu lah, behind the technique, behind the skill technical, benda-benda mental, benda-benda psikologi yang nak kena bring up. Itulah. Kalau abang sendiri still believe in Klopp. Saya memang believe. Orang kata sekarang ni Klopp dia ada masalah 7 tahun ke-7 Curse lah tu. Okay, abang sendiri saya tak percaya Tahir Mayun. Saya tak percaya Tahir Mayun. Jadi saya melihat Klopp ni daripada the first dia datang dulu, dia dah buat satu transition. So bagi saya sekarang ni dia macam second round untuk transition period ni. Sebab tim-tim yang ada ni banyak dah aging lah. Macam Firmino dah 30, Salah 30, ramai dah 30 lah. Macam Milner tu tak cerita lah, dah atuk lah kan. Jadi saya masih trust dia orang yang betul untuk salin lah. Ya, untuk salin balik. So bagi dia at least sampai end of the season. Macam dia masuk dulu pun tim tu teruk.
Tapi dia masuk je, tim kita pergi Europa League final and juga League Cup final, betul ke lah? Tapi bila saya fikir balik, tim ni sebenarnya tak layak pergi final pun. Masa lawan Dortmund tu saya rasa macam dah nak kalah dah. Tapi sebab kita ada Klopp kat situ, dia berjaya. So kita dah tahu dah, okay, the first full season kita punya target top 4 dapat. Second full season terus pergi Champions League top 4 and Champions League final. Walaupun kalah, yang salah jatuh bahu. Walaupun kalah, tapi saya fikir balik, kita tak expect pun Liverpool pergi second full season final, pergi final. And third full season terus menang Champions League. And then the next one menang League. Jadi and then walaupun season lepas League tak menang, tapi dapat dua cup. Jadi saya rasa being a Liverpool fan, macam abang cakap kan, kita dah tengok lebih teruk dia ni. Jadi bagi saya, apa yang penting tahun ni at least top 4. At least top 4. And hopefully ada satu cup lah. Tapi kalau tanya saya League, awal lagi bang. Awal lagi lah. Tapi saya dah nampak calon juara tu memang jelas lah. Memang Memang City akan juara lah. Kalau macam ni, dengan Haaland pula meletupnya ni, memang tak nampak cara lain lah. Kecuali ada miracle happen. Jangan MU menang lah. Wah, MU kalau Arsenal tak apa, Arsenal tak apa lah, belanja lah. Tapi kita tengok macam tu lah sekarang ni kan. This is the excitement and the exciting things pasal EPL on those things, sebab kita memangnya orang nampak daripada awal memang Man City very strong. Tapi anything can happen along the way. Okay, dia draw je dengan Villa. Kan? Simple je, tak ada benda ni pun. Draw dengan Newcastle kan. Newcastle tu kuat lah. Ya, betul. Tapi anything can happen. Satu lagi, the different antara winning team dengan draw or kalah semua ni, kadang-kadang the way they play. Walaupun tim tu kadang bukan tim yang top sangat, tapi cara dia main bila lawan dengan the top team lain, cara dia. Betul. Dia kan? Cara dia marking, cara dia held the game lain. So tactical ni kadang-kadang another factor yang bagi result pada any team. So kalau the manager is very tactical, dia is a tactician punya ni. That's why Pep in general, because dia ada banyak formula dia. Betul, dia kadang-kadang overthinking Yes. Dia banyak ni dia. So dia actually dia kena concentrate game by game. Lawan orang ni tactical, dia punya taktik lain, strategi lain. Lawan orang ni strategi lain. Dia tak boleh pakai untuk semua sama. Because kalau nak menang lah, kalau nak entertainment lain. Because kalau kita tengok the skill of every player kan, kalau ada game yang dia nak tunjuk skill dan tunjuk tu lain. Kan dia boleh tunjuk, tapi kalau nak menang sama macam dulu. Why kalau kata dulu Mourinho parking bus, tapi dia punya objektif dia nak menang. Betul. Kau nak kutuk aku ke pasal game tak cantik ke, aku peduli apa? Aku nak menang. So benda-benda macam tu lah. So, kalau abang berdua masih lagi percaya kan Liverpool dengan season ni, saya nak tanya pasal pembelian season ni pula. Dengan Darwin Núñez, Fabio Carvalho kan. Lepas tu siapa lagi dia beli? Artemilo loan kan. Artemilo loan dengan so, macam ni abang tengok transfer season ni dulu? Mungkin orang kata bila lepas Wijnaldum keluar tu, dia tak ada perfect replacement untuk apa yang Klopp nak sebenarnya. Betul. Sebab masa Wijnaldum masuk dulu pun, Gini masuk dulu pun, dia try and error juga pun. Dia tak adalah outstanding sangat sebelum tu. Kalau tengok Liverpool punya buying pattern, dia tak ambil yang top player yang memang tengah perform. Dia takkan ambil. Satu pasal dia punya financial policy dia lah. Dia takkan beli yang mahal-mahal ni kan, because dia selalu dia ambil yang dia nampak potential, then dia buat masuk, dia develop, lepas tu dia jual balik. Itu dia punya ni. Dia takkan beli yang style tu kan. So it's a try and error juga. Try and error dengan, kalau saya rasa kalau macam Syam kata tadi lah, now is the time where Klopp dia nak kena buat satu formula baru, another tactical. Kalau sebelum ni dia banyak guna Trent dengan Robertson, Robo daripada kiri kanan kan, dia tak ikut daripada tengah pun. That's why Mane, Salah dengan Firmino semua dia just waiting and tunggu criss cross macam tu je. And kadang-kadang buat counter attack through Salah, because Salah laju. Sebab Salah pun dah tak selaju dulu, then dia pun dah tak clinical. I mean, of course lah, orang dah tahu dah untuk tackle dia macam mana kan. But now that's why saya nampak dia
Nunes masuk, Nunes punya game lain. Walaupun lain game dia, Diaz lain lagi game dia. Diaz ni breaker. Dia susah nak score. Dia kadang-kadang dia dapat lah, tapi kadang-kadang dia punya ni kuat okey. Cuma tapi most of dia punya function breaker. Dia break, cumanya dia break tak tarik terlalu banyak defender macam Salah di other side. Salah before this lah. Yes. Even Salah kalau dia dah start ke sana, ramai dia akan tarik defender banyak ke dia. Jadi sini memang kosong. Tapi maybe that's the idea untuk open up. Cuma that's why kalau bos tu boleh tarik, then Nunes free kat depan, kat tengah. So itu yang saya kata tadi, transition tu mungkin Klopp tengah create satu try and error juga. Try and error strategi baru based on the play, sebab dia tengok pada kesesuaian play yang ada. Dia bukan create based on apa dia nak. That's yang saya nampak from Klopp. Dia tengok apa yang ada dan daripada situ dia akan develop. Abang punya harga Nunes tu balik. Abang rasa dia ramai dah orang dah terus Andy Carroll tu. Itu biasa bro. Itu kalau saya rival fan pun saya tak akan tunggulah. Sebab kalau dia perform lah ujung season, dan kita percaya dia. Saya percaya apa yang Klopp buat, saya percaya dia takkan beli. Yalah, bagi saya overpriced jugalah. Sebab dia Benfica zaman sekarang memang overpriced. Semua overpriced. So tapi kita tak ada striker. So memang kita pun perlu satu player yang macam number 9 juga. Haaland semua. Macam Haaland juga striker. Memang striker. Dia bukannya Firmino sebelum ni macam dia kurang sikit. Dia false nine. Bila dia letak atas tak berapa nak ni sangat. Betul. So tunggu. Kalau bagi saya nak criticize ujung season lah, tapi kita tahu football fan dia takkan tunggu. Kalau saya pun saya takkan tunggu. Tak ada, dia sama macam dululah. Dia beli banyak-banyak Maguire. Pun record punya buying kan, tapi dah itu jadi kan. Betul. Pressure dia kat sama situ je. lah. Sama je. Macam kita tengok sekarang ni mungkin tim-tim lain pun tengah EPL zaman season ni saya rasa dia susah nak predict kot bila lawan. Kita tengok sekarang ni, kita tengok tim-tim yang tengah macam Brighton, even Fulham pun sekarang ni pun dah berbeza macam season sebelum. Sebelum ni kalau Fulham naik turun, tapi sekarang ni dia fight untuk game tu. Macam abang sendiri mungkin baru lagi dengan kemasukan player-player ni, ada tak yakin lah bukan nak target top 4 selain cup yang lain? Dengan kehilangan Mane juga. Mane juga. Saya rasa itulah macam saya masih percaya dia still there. Cuma tunggu masa untuk shore up je. Sebab Mane dia macam kata tadi lah, dia masa dia ada pun towards end of last season, yes dia contribute kadang-kadang. Cuma kadang-kadang bukan every game. Dia kadang-kadang dia jadi kadang-kadang sebab dia blend between dia dengan Salah tu dah macam masing-masing a bit selfish. Betul. Kan? Jadi bagi saya lah, dia lebih competition dari selfishness. Betul. So dia nak kena jaga dia punya reputation juga, nak try to compete on that kan. Jadi memang saya dah agak lah macam season lepas, salah satu mesti kena keluar. Yes, betul. Sama ada Salah atau Mane. Satu akan keluar. Because dengan price yang kita boleh selalu kita boleh cari new fresh blood untuk, pada saya pun memang dah kena ubah game. Sebab kalau dia orang ada tu, orang dah boleh baca dah, every time memang dah boleh baca dah cara dia orang main. Memang kena tapi saya setuju juga where keluarkan Mane dan kekalkan Salah. Pasal Salah punya influence lebih tinggi. Dia present dia tu, walaupun dia tak suka, tapi dia present dia tu main banyak peranan kan. Jadi that's the another factor lah yang kena ada dalam team. Sebab benda ni complicated lah. Dan kalau macam cerita tadi, this season kita nampak tim-tim lain yang kita kata tim yang pertengahan atau biasa ke bawah sebelum ni kan. Sebelum ni memang orang tahu lah, kalau main team tu memang pejam mata je lah. Dia hantar kadang-kadang dia hantar the second team semua kan. But this year dah tak jadi macam tu. All this team which saya nampak a good trend, dia ada key player yang setiap ni yang dah menonjol tau. Okay, every team ada player yang menonjol, yang kalau sebelum ni bila ada je player menonjol untuk tim-tim bawah ni kena beli. So which is not fair lah kan. Bila tim tu nak boleh naik kan, asyik kena beli. Yalah, orang kaya ada duit, dia boleh belilah. But we need this kind of competition. Then to be fair lah, because each team ni ada fan dia sendiri kan. So
this is a good competition yang saya kata. Dan bagi pressure lah pada yang lain. Dan tak adalah kita nampak kalau sebelum ni kan mula-mula dulu kalau cerita dulu top 4, lepas tu top 6 kan Ya, sekarang dah but now I think it will be top 8 dah kot. dia akan dia dah jadi banyak kan, dengan Newcastle start coming Betul. in, Yes, betul. which is to me good Bagus. to the Macam bola lah. ni kalau saya baca dulu, kalau tak salah saya, masa first Klopp sampai, dia sebenarnya nak beli Julian Brad kalau tak salah saya, sebelum dia beli Salah. Tapi sebabkan dia punya pakaian analisis kata Salah is more better untuk tacticalnya. Macam abang sini bila Salah sekarang dia kan sebelum ni ura-ura dia nak pindah lah sebab tak naikkan gaji dia lah. Tapi once orang dah naikkan gaji dia, kan abang kata dia still ada pressure walaupun tak ada Lingard, tak ada DSC. Macam abang still rasa lah macam rekod gaji dia pun dah, sebelum ni kan Liverpool dah ada tangga gaji yang tak boleh pecahkan. Tapi Salah tu dah pecah rekod lah. Okay. Tu abang sini macam ni. Maksud dia apa? Daripada segi adakah berbaloi? Adakah berbaloi? Bagi saya masih berbaloi lah, masih berbaloi. Sebab Apa yang dia buat sebelum ni lah. ya, apa-apa yang dia buat. Dan macam saya memang setuju apa yang Abang Mus cakap. Bagi saya memang saya dah nampak season ni sama ada Salah atau Mane dia akan kena pergi. keluar. Okay. Jadi bagi saya, orang senang cakap Mane jual Mane, ni semua curse jual Mane. Memang marah lah, emosi, betul. Tapi kalau Mane masih ada, tapi Mane masih stay dan Salah yang pergi, saya rasa mungkin lebih teruk. Mungkin lah, itu mungkin lah kan. Tapi pada saya memang penting lagi Salah daripada Mane. Walaupun kontroversi lah bunyi sekarang kan, tapi itu hakikat lah. Jadi gaji yang dia dapat tu based on apa yang dia dah buat sebelum ni. Sebab saya fikir balik, Salah yang buat front three tu jadi dinamik dia betul-betul berubah lah. Kalau tak sebelum ni kita memang mengharap sebelum tu Coutinho. yes, Coutinho dia punya front four dia, Coutinho, Lallana, Firmino dan juga Mane. Jadi masa tu Lallana perform lagi lah. Tapi bila Salah masuk, dia punya dynamic memang totally different. Sebab sekarang kita dah ada dua winger yang laju, dua-dua bagus. Tapi orang akan still argue lah mana lebih bagus. Bagi saya Salah bagus sikit lagi. Saya sayang dua-dua. Saya sebagai fan rival pun saya rasa Salah lebih penting lah. Influence dalam pandang tu Reputation more better dia. lah. Ya, Dia dengan reputasi dia. Macam untuk abang sini, saya tengok sekarang ni player-player muda yang tengah naik, Harvey Elliott, Fabio Carvalho pun on form juga sekarang. So macam ni abang rasa dia ada good future lah in the Liverpool punya team. Okay, Liverpool punya ni dia memang habit dia develop young players tau. Sebab tu kalau tengok memang the from the academy dia semua memang dengan naik-naik. Dan even kalau kita tengok banyak history sebelum ni pun, this yang player yang daripada Liverpool kalau tengok sekarang pun banyak yang shine dekat tempat-tempat lain tau. So memang this is a good player. Cumanya itulah bila timing macam ni, dia orang ni tak digunakan sangat sebab nak ensure the game is stable kan, dan the winning punya spirit tu to ensure that lah. So tapi once kita dapat that stability untuk game tu, then dia akan gunakan this new player untuk expose lah. Macam I think kalau tengok sebelum ni tahun season lepas, season sebelum tu memang Klopp dia akan selalu expose kan yang player dia. Bila dia expose tu yang nampak Elliot semua main bagus sebelum ni. Even siapa tu yang pergi striker dia tu yang Mana? Brentford ke yang dulu, lupa nama dia. So banyak player Liverpool yang I mean yang academy. Sebab tu masa kita tengok masa kita pergi Liverpool tu, masa kita dekat training ground tu, Liverpool tengah ada satu friendly game dengan tak tahu lah siapa. Masa tu this team ni yang main ni tau, yang tengah main ni Elliot dan semua ni, memang nampak memang laju gila. Kita dah nampak potential. Ini memang best. True enough, dia orang naik, dia orang masuk dalam senior team. So it's a tradition sebenarnya lah Liverpool punya young player ni, dia expose. Cuma tengok timing. Kan kalau timing tu kalau dia orang tengah stable, memang dia akan expose kan player ni. Carvalho, kenapa dia beli budak muda ni? Kan tengok di critical time Dia guna the key is bila player ni masuk, dia dapat confident, skill dah ada, just nak confident, then will shine. Ini mungkin kontroversi sikit lah bang. Ada setengah-setengah fan Liverpool kata dia tak berapa suka Jordan Henderson. Tapi kalau ikut pencapaian, Jordan Henderson is better than Gerrard. So untuk abang dua orang, saya nak pandangan dulu. Yes. Bagi saya lah, individually there's no way lah Jordan Henderson better than Gerrard.
Tapi but of course dia punya achievement tu because they happen to be in a good team with a good coach and at the right time lah. Tapi kredit untuk Jordan Henderson, dia fight untuk dia punya place. Walaupun sepatutnya Brendan Rodgers dah nak jual dia lah, masa saya dah tak ingat tahun bila lah. Tapi dia fight, dia cakap dia akan fight dia punya place. Dia work hard. Satu benda about Jordan Henderson, dia sangat rajin. Dia cover trend, dia cover kadang-kadang robo, dia cover defense. Dia naik turun, dia memang sangat rajin. Dia working class hero lah. Cumanya dia dah terlalu tua lah bagi saya. Betul. Milner tu lagi lah kan. So macam abang cakap tadi kan, kita pandang rendah pada tim-tim pertengahan atau bawahan macam lawan MU kan. Kau pakai dua-dua Milner dengan Hendo, saya tak boleh brain lah. Kat situ saya criticize Klopp lah, tu satu. Yang kedua, saya rasa Trent dia bukan defender. Jadi kalau nak letak Trent tu dengan dia punya creativity yang masih tengah dia kena main either wing, memang berwing lah, ataupun main je back 3, senang. Tapi Klopp dia ada satu benda, dia degil lah. Dia memang degil, dia nak prove juga budak ni boleh. Kita tunggu lah. Tapi saya rasa tak boleh. Abang punya pandangan. Okay, untuk Anderson sama lah lebih kurang. Actually Hendo memang rezeki dia lah. Kalau kita nak compare individual skill dengan macam memang tak boleh lah. Kalau Liverpool, people still thinking about Gerrard lah. Whatever is still there. Cumanya Gerrard tak bernasib baik. Time dia tak dapat. Tak dapat EPL kot. Tak dapat EPL semua kan. Yang lain adalah lagi pun dia main tim tu tak cukup bagus lah nak menang league. Memang itulah dia time tu lah. Sebab hampir satu season. Hampir. Yang dia slip tu lah. Yang dia slip tu lah kan. Tapi itulah benda ni kadang-kadang rezeki. So you're there right time, right place, rezeki dia lah. Macam Hendo tu lah. I mean individually dia memang, kalau tanya saya, is average je lah. Tak ada something special pun dekat dia. Tapi as a captain, dia ada satu influential punya itu yang macam saya kata tadi, the present dia dekat padang dengan dekat dalam changing room, itu penting. Dia kena ada leader yang orchestrate. Sebab tu kalau tengok di dalam padang, dia menjerit dia semua orang. Betul. Kerja dia menjerit. Itu kerja dia. Dari segi passing waktu, kalau bola kat dia passing, dia kadang-kadang agak tak boleh pergi, dia passing belakang je. Macam orang cakap itu aku pun boleh buat. Betul. Tapi kita senang cakap macam tu, tapi tak semestinya kita boleh buat macam tu. Tapi dia ada peranan dia. Sebab tu each individual ada peranan dia. Sebab tu saya kata benda tu roll back pada cara game tu dimainkan, tactical atau strategi untuk satu-satu tim tu. Sebab tu bila Klopp dia tahu dia peranan Hendo untuk control team, tapi dia tak boleh strategi. Sebab tu dia tak boleh control daripada tengah untuk attack from tengah, tak boleh. That's why dia tahu, dia nampak dia dua budak kiri kanan ni laju, dia gunakan situ. Kalau kau perasan, tak ada lagi rasanya tim sebelum ni yang gunakan betul. Defender yang jadikan main attacker sebenarnya. Belum ada lagi. Tapi itulah Klopp dia gunakan resources yang ada tu, so dia blend in. Itu. Cumanya bila dah 2-3 season guna formula yang sama, orang dah tahu, so kena itu je. Dia kena ubah lah. Tak semestinya ubah player, kenalah 1-2 sebab nak kena roll back to the game, kena ubah, tapi still boleh guna. Cumanya dia kena ubah cara main lah. Itu je yang nak kita kena tunggu. Kita tengah tunggu ni. Kita percaya dia, because he's a smart tactician juga. So kita tengah tunggulah apa formula dia nak guna tu. Maybe ni soalan second lah saya. Kalau untuk performance Van Dijk sendiri untuk abang, adakah still sama after kena ACL last season ke? Two season ago. Mungkin ada sikit perubahan lah. Ada perubahan. Memang kita nampak ketara lah. Kita nampak kalau dulu dia very robust. Memang kalau 50-50 memang dia belasah je lah. Tak ada orang tak orang ni. Tapi now dia dah mula reserve sikit. Sejak dia dah mula reserve, mungkin dia nak kena jaga diri jugalah. Mungkin orang ramai play jaga kaki untuk World Cup juga. Exactly. It's not only World Cup lah. Kalau tengok dia daripada season lepas saya kira. Tapi season ni teruk sangat lah. Dia matalah masing-masing. Saya rasa you took that out from my mouth. Memang saya rasa ramai player, especially macam yang main World Cup, dia orang tak nak risk sangat dia orang punya injury. Dia orang nak make sure dia orang ada kat Qatar nanti. Ya, itu satu faktor jugalah. Kita kena tengok dari segi sebab tu saya cakap season ni tricky. Walaupun apa pun keadaan sekarang, lepas World Cup tu kita tak tahu lepas World Cup siapa pula injet. World Cup tu ni orang memang all out lah. Betul. So balik dia World Cup tu, siapa yang available kita tak tahu lagi. Jadi kita punya prediction ni based on apa yang kita nampak lah.
Cuma saya nampak City dia ada solid squad, dia ada B squad yang memang dia ada dua solid. team. Dia ada 2 team. Jadi kat situ memang dia ada advantage besar lah. Okay, untuk maybe yang terakhir, apa harapan abang berdua untuk Liverpool sendiri sebagai fans sejati, untuk abang dulu? Saya Apa yang abang harapkan season ni untuk Liverpool? At least nak menang satu cup. Apa yang abang target sebagai fans? First kali kita mesti finish above MU lah. Itu confirm. Target. Abang Arsenal tu tak ada hal lagi lah. Above MU lah. So kalau kita nak relegation pun MU kena relegate sekali dengan kita. Okay. Yang tu yang pertama. Yang kedua, saya harap top 4 lah at least. Top 4 bonus lah kalau dapat satu cup. Even kalau Carabao Cup ke, it doesn't matter. Dia feel good factor bila kita menang something. Mungkin ada orang yang cakap kita dah menang Community Shield lah. Which is bagi saya tak kira sangat lah. Kan kalau tak nanti MU nak claim dia punya piala kat apa dekat Thailand hari tu kan. Jadi saya rasa at least top 4 dapat satu cup bonus, then we go again. Okay, saya nak tengok dalam masa terdekat ni, sebenarnya saya nak tengok apa formula baru yang Klopp nak guna untuk cara Liverpool main. Because saya rasa memang dia tengah working something. Weekend ni lawan siapa? Wolf Weekend ni lawan Wolf Diego Costa dah ada lah. Jadi that's the main thing dalam masa terdekat ni lah, 1-2 minggu ni saya nak tengok apa formula baru cara game Liverpool main lah. Because dengan blend new players ni kan, saya rasa dia tengah working something. That's why dia bawa, sebab kalau kita tengok player yang dia masuk kadang-kadang kita tak familiar, tapi dia tahu ability orang ni tau. So saya tu dia tengah craft something lah. So tu saya tu nak tengok. Dan pada saya personally, saya still believe and saya still percaya Liverpool still will be top 4 and towards the end of season. So that's why don't discard dia punya ability lah, because masih baru. Then kita belum banyak lagi jumpa, actually top team belum jumpa each other lagi tau. Betul. So semua ni macam surface dia baru tau. Jadi kita kena, benda tu yang akan menentukan sebenarnya, sebab benda tu yang akan tarikkan yang lain-lain. So saya masih percaya tu lah. Last lah. Siapa pengganti abang rasa kalau tiba-tiba Klopp dia nak balik Jerman balik ke, nak tiba-tiba dapat offer daripada national squad Jerman ke, siapa yang abang rasa the right moment yang layak lah? Okay, ramai hotel nak Gerrard, tapi Gerrard kat Aston Villa pun tak meyakinkan. Gerrard belum masak lah. Belum proof lah. Belum masak lah. I mean dia ada potential tu, cumanya belum masak lah. Kalau I don't know, saya pun tak terfikir lagi lah soal siapa yang ganti dia, because kita tak study sangat siapa lagi sebab kalau tiba-tiba Klopp keluar nak orang lain masuk pun susah juga nak susun dengan player-player yang ada. Dan saya rasa Klopp takkan keluar lagi. Maknanya tak sanggup lagi kehilangan Klopp. Bukan masalah kita kehilangan sebab benda tu tapi saya rasa Klopp bring on dia punya, kalau kita tengok history dia takkan tinggal tim dalam keadaan mess tau. Selalu kalau tengok the history dia punya kan, dia selalu dia create team on the top, baru dia tinggal. Itu selalu dia punya karakter lah. So I think he's still there. That's what saya kata, he's still working something. Then bila benda tu dah stable, macam dia pernah kata dulu kan, I think 2 ke 3 season lepas, original plan dia kan, dia cuma nak duduk about 4-5 season je. Lepas tu dia say he just want to his own things kan, but dia tak jadi pasal family dia pun still selesa dekat Liverpool. Then dia rasa dia ada something lagi dia nak prove kan. So on the principle side, saya rasa Klopp he's still there, he's still working something. Dan tak rasa dia akan dalam masa terdekat dia ni lah pindahan. Abang tak nampak calon-calon sesuai. Kalau tak pernah nampak je maybe yalah, mungkin ada orang cakap Pochettino, yalah itu nama yang juga sebab Zidane pun available. Dan bagi saya dia sistem player tu, player yang ada baik coach juga, sistem untuk coach. Bagi saya lah Zidane memang is a good player. Saya punya all time favourite GOAT bagi saya memang Zidane lah. Tapi sebagai coach, walaupun dia menang 3 Champions League straight, tapi kita tengok tim yang dia pegang tu macam mana. Betul. Tim Liverpool sekarang ni tim muda, bukanlah tim muda, tim yang baru nak sulam. Saya tak rasa dia boleh buat lah. Saya mesti percaya kalau ada yang boleh pegang cuma Klopp saja. Kalau Klopp pun tak boleh, memang tak nampak bayang lah. Bang, last saya terlupa. Okay. All time favourite player dulu dengan sekarang siapa? Liverpool. Fan Liverpool. Tak kisah luar ke, memang rasa memang minat ni player idola. Saya abang dulu. Saya Suarez. Suarez. Masih Suarez.
Kalau dulu tu siapa? Saya suka Grobler sebenarnya. Goalkeeper. Goalkeeper. Dia goalkeeper Bruce Grobler. Itu memang zaman saya kecil lagi lah. Bruce Grobler. Tak tahu you tak kenal dia kan. Dia daripada Zimbabwe. Okay. Bruce Grobler. Tapi dia orang putih. Dia putih, dia prominent lah. Dia memang solid. Macam kalau kita kata kat Malaysia ni kan, kita punya goalkeeper itulah Spider Arumugam lah. Memang solid. I don't know, memang karakter dia lah dulu. Tapi yang baru Suarez lah bang. Saya suka Suarez. Masa dia pindah Barca macam Sebab tu saya monitor tengok Barca. Sebab saya suka dia individu cara dia main. Dia kreatif, laju dengan kadang dia punya score tu dia placing je. Very precise. Tonjol. Dia ada, dia tahu. So itu yang saya suka. Jarang ada. Dekat Liverpool rasa dia yang carry hampir nak menang tu dia sebab memang dia lah. So dia laju karakter sebab mungkin itulah kalau macam saya sendiri. Kalau saya memang jenis lari laju. Tahu kan dia memang dia how karakter kita suka kan. Kita suka tengok macam tu. Macam Salah, yes dia theoretical but abang memilih Suarez daripada Salah. Saya lebih kalau dia kadang saya lebih di segi lah minat lah because the skill, the tactical, cara dia main, bijak. Pemikiran dia tu. Dia macam Salah kadang-kadang tu lah dia nak curve macam tu lah. Dia kadang-kadang ada element of luck semua jugalah. But Suarez to me dia smart lah. Kadang kalau contoh macam dia nak lock bola bukan dia just chip lock je, simple. But dia tak ada, dia probability dia tu untuk score lebih banyak. Clinical. Dia clinical lah. Player juga ke apa? Siapa tak kisah abang punya idola ke. Mungkin dulu Owen, sekarang tak, macam saya dah cakap tadi, kalau all time bagi saya memang Zidane lah. Saya besar zaman tu, bagi saya tak ada. Bagi saya orang cerita Ronaldo dan Messi bagus, tapi dia orang ni nothing compared to Zidane lah. Bagi saya dah tengok the best footballer ever bagi saya Zidane. Daripada Zidane aku tak tahu bola lagi. Kecil lagi. Kalau Liverpool mungkin dulu Owen sekarang. Mungkin bagi saya setuju dengan abang lah. Suarez memang still. Tapi kalau yang sekarang, macam sekarang orang sibuk cerita Haaland kan. Tapi bagi saya masih memilih Mbappe over Haaland. Sebab saya suka player punya tu, yang mobile, yang boleh buat, dia all round play dia lebih baik. Dia bukan satu macam okay, kalau nak goal memang Haaland lah. Tapi kalau kita nak tengok movement, skill, breaker dia punya dia macam mana dia dribble bola, bagi saya Mbappe better lah sikit. Bang, terima kasih banyak-banyak bang. Kita dah banyak berbual, saya rasa dekat sejam lebih kan. Terima kasih menjemput. Terima kasih. Saya rasa seronok dapat berbual dengan abang dua, banyak info. Orang kata bukan borak-borak biasa kan. Abang dua ni memang ada info-info bola sepak yang luas lah. Aku pun banyak belajar banyak mengenali tentang Liverpool. Kita mengenali Liverpool. Kita rasa macam duduk kat Anfield lepas tu cerita. Itu peluang yang apa ni tak semua orang dapat. Tu memang aku salute gila lah. So untuk semua terima kasih korang. Boleh follow. Ada apa? Cuma nak cakap satu je lah. Kalau bagi yang lebih muda kan, yang lebih muda Liverpool tak semestinya minat Liverpool. Kalau ada kontes-kontes macam ni, bagi saya lah, kontes-kontes macam ni dia peluang yang orang cakap sekali seumur hidup. Kalau korang ternampak sebagai fan, sebenarnya bagi saya sebagai fan, kita bukan fikir nak pergi saja. Kita join kontes tu sebab kita nak tunjuk yang kita memang support team. Kalau menang tu bonus lah, rezeki lah. Tapi peluang tu tak semua orang dapat. Jadi jangan tengok saja. Muda-muda ni cuba. Betul lah. Lagi sekarang zaman social media bang. Betul. Ya. Kalau manalah tahu Harimau Melaya nak buat take me to Qatar dia mesti masuk lah. Harap bos tengok lah benda ni. Teman-teman semua, terima kasih yang sudi tonton kita punya podcast. Banyak konten-konten menarik kita sediakan untuk anda. Jangan lupa download juga apps terbaru kami. Banyak info dekat situ, artikel ada, video ada. Untuk video ni aku tak sure kalau keluar hari apa. Mungkin untuk bulan 9 ni aku boleh cakap banyak pasal tim Malaysia lah. Tim Malaysia akan turun training untuk King Cup nanti dekat Thailand. Ada final FA dan macam-macam lagi lah. So korang boleh stay tune, subscribe YouTube channel kami, boleh follow semua social media kami, dan join Fantasy League kita orang. Nanti kita orang letak link kat bawah untuk menang macam-macam hadiah. Semua hadiah ada. Baik. Free ya? Free. Okay bang, sekali lagi. Alright, thank you. Untuk korang, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum guys. Lagu Liverpool satu bang. Boleh? Dah nyanyi ni. Kat sini untuk depan kamera bang, boleh? Kau nyanyi. Kita nyanyi ramai, kita nyanyi ramai. Okay. Kau boleh Liverpool ke? Tak kisah. Kita nyanyi. Walk on with hope in your heart, and you never walk alone. You never
Arsenal bang, Arsenal.